Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 5 September 2020 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Juga saya Hanim Muhili. Berikut paparan utama malam ini. Bekalan air pulih 51%, pencemar Sungai Gong didakwa minggu depan manakala kilang akan diroboh. #MyMudah, platform bantu pengusaha pelbagai industri kurangkan karenah birokrasi. Saban tahun, situasi sama dihadapi penduduk sekitar Lembah Kelang yang sering berdepan gangguan bekalan air tidak berjadual. Ramai mengeluh sampai bila mereka perlu hadapi masalah tersebut. Perbuatan tidak bertanggungjawab pihak membuang sisa kilang sehingga menyebabkan pencemaran bau di sungai dan memaksa loji rawatan air ditutup. Wartawan Siti Fairuz Ghazali menyelami masalah yang dihadapi penduduk sekitar Pantai Dalam, Ibu Negara dan PJS Subang Selangor. Inilah berapa lama yang menunggu ni, yang ada ni. Mungkin dah berapa jam dah abang? 2 jam lah. Lagi kita yang belakang tak tahu berapa jam lagi nya. Memang susah lah, ini memang orang kata memang benda utama daripada elektrik tu biar tak ada elektrik. Sebab ini sumber maknanya makan pun guna air. Lagilah pula kalau ada budak-budak kecil kan. Bukan dia kira dia nak buang air tu. Kan? Memang orang cakap benda ni memang utama daripada elektrik. Ya, habis. Tengok ni dah habis ni. Nak tunggu pula top up ni. Tak tahulah pukul berapa datang. Hanya susahlah. Saya tinggal punya saya satu pun tak ada. Sini dulu pun mari sekarang tak ada. Apa pasal? Flat punya rumah. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Itu perumpamaan tepat bagi insiden pencemaran air yang berlaku di Sungai Gong Rawang. Ia mengakibatkan 1.2 juta akaun pengguna terjejas dengan bekalan air tidak berjadual akibat penutupan loji rawatan air fasa 1, 2 dan 3. Mahu atau tidak, penduduk di PJS Subang serta Pantai Dalam ini terpaksa keluar awal pagi hanya semata-mata untuk mendapatkan bekalan air. Lebih membebankan, bekalan air minuman bersih juga habis dijual di kawasan sekitar yang menyukarkan lagi penduduk mendapatkan bekalan pada hujung minggu. Saya beli dekat Kajang. Di Kajang lah saya beli sebab kat sini dah tak ada stok air dah. Dah habis semua. Dekat NSK semua dah tak ada. Jadi terpaksa pergi ke kawasan lain lah. Sebab kita memerlukan air kan, mineral kan. Rintihan yang sama turut dirasai peniaga yang terpaksa mengeluarkan kos lebih untuk menyediakan bekalan air untuk berniaga. Ini susah lah, tak ada air macam ni berniaga. Sebab pinggan pun tak boleh pakai, kena pakai kertas. Sebab tak ada air, kena basuh. Cawan pun macam tu. Susah. Ini pun buat kerja susah lah. Jadi lambat semua sebab air tak ada. Ni ambil satu je, ambil pagi je. Ini pun pergi ambil air tempat lain. Akak pergi ambil lagi kawasan Puchong sana. Memang susah lah. Kena angkut apa lagi. Bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang, ini harapan penduduk kepada pihak berkuasa. Kita dah tahu pencemaran ni masih berulang menyusahkan rakyat. Jadi pihak yang berkewajipan ni mesti ambil tindakan tegas. Takkan denda je, pindahkan. Sebab saya ingat dah 2 kali dah. Bagi saya lah, saman dia ni melibatkan 5 juta orang susah. Saman pun kena bagi juta, dia tarik dia punya lesen dan
masuk ke dia pukul 10 tahun. Pasal menyusahkan orang. Laporan Siti Fairuz Ghazali untuk Berita RTM. Baik, setakat tengah hari tadi, bekalan air di kawasan terjejas telah mencapai status pemulihan sehingga 51.6% dan bekalan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam satu kenyataan menjelaskan jadual pemulihan bekalan air mengikut kawasan dimaklum segera kepada pengguna setelah sistem agihan bekalan air distabilkan. Operator air iaitu Syarikat Air Negeri Sembilan, Syarikat Air Melaka, Syarikat Air Darul Aman dan Syarikat Renhill SAJ turut membantu mengagihkan bekalan air. Sehingga kini, Air Selangor telah menggerakkan 114 buah lori tangki termasuk 9 daripada operator negeri lain kepada pengguna terjejas. Datuk Seri Tuan Ibrahim dengan tegas memberitahu kementerian tidak akan berkompromi terhadap penguatkuasaan peruntukan perundangan. Dalam pada itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim menegaskan proses pendakwaan terhadap pihak yang disyaki terbabit dalam kejadian pencemaran sumber air di Sungai Gong, Rawang sehingga menyebabkan gangguan bekalan air akan dilaksanakan minggu depan. Mereka akan didakwa di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655. Pindaan ke atas peruntukan undang-undang sedia ada akan disegerakan supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap pesalah supaya memberi pengajaran dan balasan setimpal dengan apa yang dilakukan. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Wan Hassan Muhammad Ramli dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sedang melengkapkan siasatan termasuk mendapatkan keterangan daripada pihak terbabit. Kertas siasatan dijangka diserahkan kepada pegawai pendakwa raya dalam tempoh seminggu. SPAN juga mempertimbang untuk mengguna pakai Seksyen 121 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM500,000 atau maksimum 10 tahun penjara atau hukuman sebatan atau ketiga-tiganya sekali. Sementara itu, 4 beradik yang juga pengurus kilang terbabit hari ini direman seminggu bagi membantu siasatan. 3 daripadanya ditahan di kediaman mereka di Selayang pada kira-kira pukul 11.20 malam, manakala seorang lagi ditahan selepas hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak bersama peguamnya pada 12.30 tengah malam tadi. Ini kesalahan kali kedua dilakukan kilang tersebut, melepaskan sisa cemar ke sungai. Dalam pada itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari mengesahkan notis arahan mengosong dan memulihkan semula tanah bengkel menyelenggara jentera berat yang dipercayai menjadi punca pencemaran Sungai Gong akan diserahkan kepada pemilik premis terbabit Isnin ini. Antara lain, notis itu mewajibkan pemilik meroboh bangunan atau berdepan tindakan pihak berkuasa tempatan. Kita arahkan pemilik untuk pulihkan, maknanya kena kosongkan tanah. Maknanya mereka kena robohkan bangunan itu sampai tempoh tertentu. Kalau tak ada, kita akan robohkan. Dan operasinya pihak majlis akan tengok sesuai tak sesuai dan sebagainya. Dan pada masa ini kita akan tutuplah. Paling tidak dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan kita akan tutup sebelum ia betul-betul selamat. Tapi basically saya rasa setelah 2 kejadian kita akan semak segenap mungkin supaya kilang itu tidak beroperasi kerana mereka telah membuat dan menyusahkan 1.197 juta akaun di seluruh negeri Selangor. Beliau mempengerusikan mesyuarat pelaporan penuh situasi semasa berhubung isu pencemaran air di Ibu Negara. Kerajaan negeri akan meminda enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 bagi menaikkan denda maksimum kepada RM1 juta terhadap individu atau premis menyebabkan pencemaran sumber air di negeri itu. Ya, selain menutup premis yang mencemarkan sungai, tindakan sekeras-kerasnya juga harus terhadap pemilik premis terbabit.
Demikian tegas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang berkongsi pengalamannya menangani isu itu sewaktu beliau menjadi Menteri Besar Selangor. Katanya tindakan tegas pernah dilakukannya ketika mentadbir negeri berkenaan. Beliau turut mengesyorkan tindakan sedemikian diteruskan pentadbiran terkini bagi mengelak masalah sama berlarutan sehingga menyebabkan masalah lebih serius kepada pengguna domestik. Pada ketika itu mengarahkan supaya kerajaan negeri dan PBT melakukan audit untuk melihat kilang-kilang haram yang tidak memenuhi syarat-syarat pembangunan di tebing-tebing sungai ini mesti ditutup segera dan dialihkan ke tempat dan lokasi yang lebih selamat dengan pembangunan yang mengikut spesifikasi daripada Jabatan Alam Sekitar. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man di Kanga. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin menerusi ciapan dalam akaun Twitter rasmi beliau mengesahkan sampel yang tercemar di Sungai Gong, Rawang telah dianalisis sepenuhnya oleh Jabatan Kimia dan ia sudah diserahkan kepada Jabatan Alam Sekitar untuk tindakan selanjutnya. Semalam, Khairi berkata kementerian berkaitan perlu menyemak undang-undang berhubung pencemaran bagi memastikan hukuman lebih berat dikenakan terhadap pihak terbabit. 382 menara telekomunikasi baharu akan dibina di seluruh Sabah tingkat capaian jalur lebar. Laporan penuh menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan COVID-19, 6 kes baharu dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi dengan 4 daripadanya kes import melibatkan 2 warga negara dan 2 lagi bukan warga negara. 2 lagi penularan tempatan iaitu 1 kes di Kedah dan 1 di Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan medianya hari ini menjelaskan 1 kes di Kedah melibatkan kluster telaga manakala 1 lagi kes di Lahad Datu. 21 kes pulih dilaporkan dan tiada pertambahan kes kematian menjadikan ia kekal sebanyak 128 kes. Berikut pula status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri di seluruh negara. ...46 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. Menerusi kenyataan medianya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah itu 45 individu telah dikompaun manakala seorang lagi direman. Antara kesalahan ingkar arahan PKPP seperti parti persendirian, seramai 15 orang, 8 orang gagal menyediakan peralatan atau catatan keluar masuk, 11 orang tidak memakai pelitup separuh muka dan premis beroperasi lebih masa seramai 10 orang. Selain premis beroperasi tanpa lesen perniagaan serta aktiviti melibatkan orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal, masing-masing 1 kes. Dalam pada itu, sebanyak 26 tangkapan melibatkan seorang tekong, 74 pendatang asing tanpa izin parti dan 4 penyeludup dalam op benteng semalam. 5 kenderaan darat turut dirampas dalam 79 operasi sekatan jalan raya.
Kita beralih ke perkembangan lain. Ini pula mengenai keselamatan yang sepatutnya menjadi perkara utama. Demikian juga penegasan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berhubung sama ada Malaysia akan menyertai pelan peruntukan vaksin COVID-19 atau COVAX. Menurutnya, Malaysia tidak mahu terburu-buru kerana banyak perkara perlu dipertimbangkan termasuk pendekatan berdasarkan sains diplomasi membabitkan pembangunan vaksin dari negara luar. Efisien vaksin tersebut. Kedua, dia selamat tak the safety comes first dan kita ada National Pharmaceutical Regulatory Agency yang diberi hak untuk menilai sekiranya kodeks ataupun ini penyertaan kita perlu atau tidak. Ketika ini, 76 negara komited untuk menyertai pelan COVAX diketuai bersama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyasarkan untuk membantu pembelian dan edaran bekalan yang lebih bersifat adil. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan klinik kesihatan Batu Muda di Ibu Negara. Menurut Datuk Seri Dr. Adham, negara turut melandaikan lekuk hampir 1 digit dalam menangani COVID-19. Fokus juga kepada menangani kes import dalam kalangan rakyat yang pulang dari luar negara. Pihaknya turut akan menjalankan ujian sebaik mereka tiba di pintu sempadan masuk antarabangsa dan berharap dengan ujian itu ia dapat membendung penularan kes import. Manakala dalam satu kenyataannya di Facebook, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem kesihatan yang kuat dan liputan yang sejagat WHC. WHO juga menyatakan sistem kesihatan di Malaysia diiktiraf mempunyai asas yang kukuh dalam menangani pandemik COVID-19 melalui pengalaman lepasnya. Dalam pada itu, WHO menegaskan sehingga hari ini masih tiada vaksin COVID-19 yang disahkan berkesan dan selamat. Bagi pelan jangka panjang, sebanyak 382 menara telekomunikasi baharu akan dibina di seluruh Sabah bagi meningkatkan kemudahan capaian jalur lebar dan perkhidmatan 4G yang lebih baik. Selain menara telekomunikasi baharu, 924 alat pemancar di menara sedia ada bakal dinaik taraf dan 251,166 premis akan disediakan dengan capaian gentian optik. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, buat masa ini naik taraf kemudahan capaian internet akan disegerakan, apatah lagi negeri itu akan mengadakan PRU DUN Sabah pada hujung bulan ini. Tumpuan di beberapa lokasi penting seperti pusat penjumlahan undi, penamaan calon dan pusat media. Dan kita harus perbaiki dengan segera sebab kita boleh bayangkan dalam musim pilihan raya ni banyak aktiviti berkempen akan berlaku di media sosial. Jadi sebab itu kita berharap kita boleh membantu dalam masa yang segera. Bagi tujuan sama, Datuk Saifuddin berkata beliau akan melakukan lawatan kerja ke Sabah selama 2 hari bermula esok. Beliau mengulas perkara itu selepas merasmikan program aspirasi merdeka di Kuantan, Pahang. Sejak dilancarkan 20 Julai lepas, #MyMudah telah menerima lebih 200 aduan daripada pengusaha pelbagai industri. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Azmin Ali, kesemua aduan itu sedang diteliti Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC sebelum diambil tindakan selanjutnya. MyMudah ini memberikan ruang platform kepada pengusaha-pengusaha untuk mendapat akses kepada tata cara yang lebih efektif
dalam melaksanakan aktiviti mereka. Kita juga membuka ruang supaya mereka dapat memberikan pandangan dan maklum balas. Seperti kita dengar tadi, ada seorang pengusaha yang mempunyai idea yang cukup inovatif dan boleh disalurkan kepada MyMudah, dan MyMudah akan berinteraksi dengan kementerian dan agensi yang lain untuk memastikan tahap birokrasi ini mesti diminimalkan. Datuk Seri Azmin menjelaskan perkara itu selepas Majlis Pelancaran #MyMudah peringkat wilayah utara di Perlis. Penternak ayam kampung jadikan pokok ketum ayam makanan alternatif ternakan. Ya, dan daging ayam nanti rasanya manis dan lebih kenyal. Laporannya menyusul seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan kepada Carta Angin Paras Permukaan, angin di rantau negara kini bertiup dari arah tenggara menuju ke semenanjung Malaysia, manakala negeri Sabah pula menerima tiupan angin dari arah timuran. Di negeri Sarawak didapati tiupan angin adalah dari pelbagai hala. Selain itu, terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan kawasan pedalaman negeri Kedah, utara negeri Perak dan juga di sekitar pedalaman negeri Sarawak. Keadaan penumpuan angin ini adalah kondusif bagi pembentukan awan yang menghasilkan hujan dari buk petir di kawasan yang berkenaan. Keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej kamera radar. Di semenanjung Malaysia, hujan dari buk petir kini berlaku di negeri-negeri utara semenanjung melibatkan kawasan pedalaman negeri Kedah, utara negeri Perak, di negeri Pulau Pinang dan juga di kawasan pedalaman negeri Kelantan dan juga Pahang. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sementara itu, hujan di 1-2 tempat di negeri Selangor sehingga ke negeri Johor ini pula dijangkakan akan beransur reda dalam sedikit masa lagi. Di negeri Sabah, hujan dari buk petir kini tertumpu di bahagian pantai barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan dan dijangkakan keadaan ini pula akan beransur reda dalam 1 sehingga ke 2 jam sahaja lagi. Di negeri Sarawak, hujan dari buk petir kini berlaku di bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak. Keadaan ini pula diramalkan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Untuk ramalan cuaca pada pagi nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan dari buk petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan negeri Pantai Barat Semenanjung, termasuk di kawasan pesisiran pantai negeri Selangor sehingga ke negeri Johor dan juga di bahagian tengah dan pedalaman negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Berikut kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Bertemu kembali, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengajak lebih ramai rakyat Malaysia termasuk yang berada di luar negara untuk menyertai kempen #MomentNegaraku dengan memuat naik karya kreatif seperti gambar atau video mereka ke platform media sosial. Meski sambutan bagi tahun ini cukup berbeza berikutan penularan wabak pandemik COVID-19, namun kemeriahan tetap boleh diraih menerusi media sosial. Selalunya rakyat Malaysia di luar negara pun dia akan upload video mereka dan sebagainya. So saya katakan kita tak dapat berharap menyambut
Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, tapi kita boleh berarak di media sosial dengan cara kita sendiri. Kempen dan semangat cintakan negara perlu diteruskan rakyat menjelang sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Katanya, antara karya kreatif oleh rakyat Malaysia dari luar negara yang menarik dan diingatinya adalah video lagu Setia yang dinyanyikan rakyat Malaysia dari 40 bandar di seluruh dunia yang dimuat naik tahun lepas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Aspirasi Merdeka di Kuantan, Pahang. Golongan belia Islam kini dilihat semakin cenderung mengimarahkan masjid. Usaha perlu diperhebat untuk terus meningkatkan peranan belia di dalam aktiviti dakwah. Justeru Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menganjurkan konvoi bermotosikal dari masjid ke masjid iaitu Kembara Merdeka dalam membawa mesej patriotisme dan dakwah. Pengarahnya Muhammad Ajib Ismail berkata selain memperkukuh silaturahim, penganjurannya turut mengukuhkan pelan pengimarahan masjid-masjid di wilayah persekutuan. Konteks quick win ataupun program yang menepati kehendak pelan pengimaran masjid dan surau Jumaat di wilayah persekutuan, dan insya-Allah maknanya dengan kerjasama semua pihak dan rakan strategik, saya yakin bahawa kita mampu untuk membawa satu dimensi baru kepada anak-anak muda dan juga anak-anak karya serta pengurusan masjid. Beliau menjelaskannya kepada media di perhentian terakhir 60 peserta konvoi di Masjid Mahmudiah Putrajaya. 5 buah masjid disantuni dengan pelbagai pengisian bermula di Masjid Al-Imam Al-Ghazali, Manjalara, Kepong. Pada masa sama, seramai 120 orang asnaf turut diraih dan diberi sumbangan barangan keperluan asas. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Baik, ini dia pokok ketum ayam yang kita perkatakan sebelum ini yang berasal dari Amerika Selatan kini menjadi alternatif makanan ternakan. Penternak ayam kampung Supardi Bai di Kampung Gedang, Kuala Pilah mengusahakan tanaman berkenaan sejak setahun lalu di atas tanah seluas 6 ekar. Wartawan Nur Julizan Muhammad Zain melaporkan. Jika dibandingkan dengan dedak, ketum ayam menjadikan ayam kampungnya mempunyai tekstur daging yang manis dan lebih kenyal. Ketum ayam mengandungi protein yang tinggi serta mudah ditanam. Selain daun segarnya boleh diberi makan terus kepada ternakan. Malah, sejak Supardi menggunakan ketum ayam ini, ternakannya menjadi lebih sihat dengan kadar kematian hanya 0.3%. Benefit ternakan ayam kita sihat, dia menggemukkan. Okey, untuk pengetahuan, daun ni tidak mengandungi tannin ataupun selulus. So tannin ataupun selulus ni dia akan bind, dia akan mengikat protein tu dan eventually akan didigest menjadi najis. So daun ni tidak mengandungi tannin dan selulus. So protein tu akan diserap ke dalam badan. So dia akan menggemukkan, menyihatkan. Supardi yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari Universiti Okoyama, Jepun, turut mempunyai kajian berkenaan ketum ayam sejak 2012 bermula dengan mengadaptasi cuaca dan persekitaran di Malaysia. Sampel campuran daun tua, pertengahan dan muda dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Bahagian Teknologi Makanan Ternakan MARDI. Keputusan membuktikan kandungan protein kasar yang tinggi iaitu 23.3%, sementara nilai lemak kasar adalah rendah 2.6%. The guideline is berapa banyak ternakan kita. So ternakan kita bagi 20% adalah mencukupi untuk mendapatkan daging yang sangat sedap. Dan kita, in fact, kita boleh increase kita punya komposisi daun tu 50%. Maknanya kita kurangkan dedak 50%, kita cover dengan daun.
Sementara itu, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Gedang, Muhammad Azhar Abdul Rahman berkata, inisiatif Supardi mengusahakan tanaman ketum ayam dapat menyelesaikan masalah tanah terbiar di kampungnya. Dia cakap pada saya, beritahu kepada saya, tanaman tu, pokok tu menyerupai daun ketum. Saya terperanjat daripada awalnya. Dah tak? Ini tak bahaya ni Pak Tam kita. Dia cakap tak ada. Ini nama dah kita orang tu famous lah. Famous nama tu. Dia menyerupai je. Dia daun ni kalau kita bandingkan dengan ketum tu, memang jauh beza dia. Ya? Kalau kita dah tengok daripada dekat, memang jauh beza dia kan. Tak ada salah. Kalau Pak Tam dah dah setuju nak beri nama ketum ayam, tak ada masalah. Jadi Pak Tam pun berurusan dengan Jabatan Veterina tu. Jabatan Veterina dan Jabatan Veterina dah mengesahkan daun ni memang berkualiti untuk makanan ayam. Tidak seperti daun ketum yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaannya, daun ketum ayam yang digunakan Supardi ini mengandungi protein yang tinggi dalam membantu pembesaran hasil ternakan sekaligus mengurangkan kos pakanan ternakan. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. FAM Mahfusa wajib dipertandingkan di Sukma. Terima kasih Hanim dan Faris. Berita sukan dimulakan dengan perkembangan sukan ini susulan pengumuman persaraan oleh pemain Tempin Bowling Kebangsaan Saidatul Afifah Badrul Hamidi. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Kamal akan mengadakan pertemuan dengan atlet terbabit dalam tempoh terdekat. Ini kerana beliau mahu tahu sebab sebenar atlet berusia 29 tahun itu berbuat demikian. Saya baru berhubung dengan beliau semalam dan saya berhajat berjumpa dengan beliau minggu depan. Tapi saya mungkin Yang Berhormat Menteri pun akan buat yang demikian. Jadi kami tidak mahu komen lanjut selagi mana kami tidak dengar dulu apa sebenarnya hajat Saidatul untuk bersara awal. Sekiranya Saidatul kekal dengan keputusan untuk bersara, kementeriannya akan membantu atlet itu menerusi program pendidikan dan karier atlet Malaysia bagi memastikan kebajikan terpelihara. Saidatul menghantar surat menarik diri daripada skuad kebangsaan kepada Majlis Sukan Negara dan Kesatuan Tempin Bowling Malaysia Selasa lalu. Ia disifatkan sebagai keputusan mengejut memandangkan Afifah kini sedang berada di tahap terbaiknya sejak 11 tahun mengharumkan nama negara. Antara pencapaiannya, pingat emas berpasangan wanita Kejohanan Asia 2015 di Bangkok, pingat emas berpasukan wanita Kejohanan Bowling Dunia 2017 di Las Vegas dan pingat emas trio berpasukan wanita Sukan Asia 2018 di Palembang. Sukan antarabangsa amputi kerusi roda Iwas Thailand Disember ini akan menjadi medan pertama skuad powerlifting para negara untuk layak ke Sukan Paralimpik Tokyo tahun depan. Ketua Jurulatih Powerlifting Negara Jamil Adam telah menyalahkan 3 atlet ke kejohanan berkenaan iaitu Boni Banyau, Anak Kastin, Jong Yiki dan Ma Husin Matno. Boni Bunjau dan Jong Kiki kekal menjadi sasaran utama skuad powerlifting untuk layak ke Tokyo. Ketika ini Boni berada di ranking nombor 1 dunia sementara Yiki berada di kedudukan ke-8. Tournament itu juga merupakan tournament yang sanction maksudnya tournament itu juga akan menentukan ranking atau pathway ke Tokyo nanti. So sementara itu kita sasarkan kepada tournament itu dulu. Jamil juga yakin Boni mampu mengulangi catatan rekod angkatan 207 kg yang dilakukannya di Kazakhstan tahun lalu ketika meraih emas bagi kategori senior 65 kg. Jamil ditemui di Majlis Sukan Negara selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sukan Para. Sebelum ini, pengarah bahagian Paralimpik MSN Muhammad Sofian Hamzah mensasarkan 31 atlet para untuk layak ke Tokyo. Timbalan pengurusi Jawatankuasa Futsal dan Bola Sepak Pantai FAM, Mat Dali Wahid mahu sukan futsal wajib dipertandingkan di Sukan Malaysia Sukma. Menurutnya perkara itu penting bagi memastikan negara tidak ketandusan bakat muda dalam acara berpotensi itu.
dari segi pembangunannya futsalnya di negara kita agak bagus juga. Kalau di dalam Asia Tenggara dan Asia tu kita ada dalam kedudukan yang baik, dan di dunia kita dalam nombor 53 kita punya kedudukan. Jadi chances nak pergi jauh tu ada lagi. Tapi kalau tak ada pertandingan di peringkat negara kita susah nak dapat new players. Beliau berharap Majlis Olimpik Malaysia dan Majlis Sukan Negara mempertimbangkan gesaan itu. Pada masa sama, beliau mahu lebih banyak kejohanan futsal diadakan di negara ini. Kita balik ke aksi Liga Perdana. Kelantan United FC KUFC gagal untuk memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tumpas di tangan Kuala Lumpur dalam pertemuan malam semalam. Dalam aksi di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru itu, tuan rumah tewas dengan jaringan berganda pihak lawan. Dua jaringan Kapten Kuala Lumpur, Paulo Josue, pada babak kedua perlawanan sudah cukup memberikan 3 mata berharga buat pasukan pelawat. Babak pertama perlawanan, Kuala Lumpur yang turun dengan barisan terkuat nyata lebih mencuri tumpuan dengan beberapa asakan mengancam kubu lawan. Memasuki babak kedua, The Hawks terus mendominasi permainan dan kebuntuan jaringan akhirnya terlerai selepas Paulo Josue tenang menyudahkan hantaran silang rakan sepasukan untuk gol pertama minit ke-63. Menuju minit-minit akhir perlawanan, Paulo Josue meledak jaringan kedua menerusi sepakan penjumpa cantik untuk menewaskan penjaga gawang KUFC Muhammad Syahrizan Ismail. Dalam pada itu, Pulau Pinang kini muncul selaku pendahulu selepas mengalahkan Negeri Sembilan 2-0. Kesungguhan anak buah Manzur Azwira Abdul Wahid terbukti selepas pada minit ke-6 tandukan pemain import dari Brazil Anselmo Arruda da Silva berjaya menghasilkan gol pendahuluan dan kekal sehingga tamat babak pertama. Pada separuh masa kedua, menyaksikan skuad Harimau Kumbang berjaya menggandakan gol menerusi pemain import dari Korea Selatan Lee Chang-hun pada minit ke-62. Walaupun pasukan Negeri Sembilan cuba memberi saingan, itu tidak cukup menghalang pasukan tuan rumah mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 5 perlawanan, sekaligus berada di persada Liga Premier dengan 14 mata daripada 6 perlawanan berkongsi mata dengan Kuala Lumpur. Kita balik ke perkembangan Liga Super. Jaringan hat-trick penyerang import Gonzalo Cabrera membantu Johor Darul Takzim JDT mendudukan Perak 7-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam semalam. Kemenangan besar itu menyaksikan Harimau Selatan terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas Liga Super dengan 16 mata selepas 6 perlawanan. Menunggu rakan-rakan untuk naik ke atas. Cabrera tuan rumah memulakan pesta gol pada minit ke-22 menerusi rembatan dari luar kotak penalti oleh Afiq Fazail sebelum Cabrera menambah jaringan pada minit ke-36. Cabrera sekali lagi mencipta nama sebagai penjaring, kali ini menerusi sepakan penalti pada minit ke-45 diikuti Ramdan Saifullah Usman yang meledak jaringan ke-4. Hat-trick Cabrera muncul pada minit ke-63 selepas menerima hantaran Diogo Santo di dalam kotak penalti. Gol ke-6 tuan rumah hadir pada minit ke-79 menerusi Safai Rashid sebelum Akia Rashid menyumbat 1 gol pada minit ke-84. Ketua Jati JDT Benjamin Mora yang ditemui selepas perlawanan gembira dengan kemenangan besar anak buahnya itu walaupun berdepan kesukaran pada 20 minit pertama. It was a tough game in the beginning. It was difficult because Coach Mehmet knows how to organize a team. Tactically, they were very well shaped in the beginning. If they were not pressing high, they were in a unit, in a compact block, with the 2 lines of 4 and 2 strikers, very organized. And of course, they made the spaces very short, very small for us to develop what we wanted to develop. That was our game. JDT akan berkunjung ke Terengganu pada aksi ke-7 minggu depan manakala Perak akan berhadapan UiTM FC. Gonzalo Cabrera dalam keadaan mungkin bola. Asakan berterusan Terengganu FC terhadap Melaka United dalam aksi Liga Super di Stadium Hang Jebat malam semalam ibarat mencurah air di daun keladi. Tuan rumah nyata memanfaatkan gelanggang sendiri apabila berjaya menjaga gawang menjadikan gol daripada Brosi. Pada masa sama, skuad Sang Kancil berjaya menjadikan perjalanan jauh Sang Penyu dari Pantai Timur sebagai sesuatu yang sekadar sukar memenatkan apabila mereka tewas 1-0.
Jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan berpuas hati dengan persembahan anak buahnya. Namun beliau tidak menafikan belang skuad kendalian Muhammad Nafuzi Muhammad Zain, terutamanya penyerang sensasi Dominic Da Silva. Saya tak nafikan memang ada satu drastic tactical point of view telah diubah dan saya telah memberitahu pemain-pemain bahawa kemenangan adalah yang paling penting untuk merubah kedudukan kita dan juga disiplin yang tinggi di dalam defensif. Alhamdulillah kami kerja 2 bulan lebih untuk mendapatkan acuan ini dan saya amat gembira sebagai jurulatih. Mereka telah menjalankan tugas dan dapat membawa apa yang kita plan, kita rancang di dalam perlawanan yang sebenarnya dan mengutip mata dengan baik dan juga tidak banyak memberi peluang kepada pasukan lawan. Tambah Zainal, pertahanan skuad Sang Kancil yang dikawal Muhammad Razman Roslan dan Jang Suk Won juga turut mempamerkan prestasi membanggakan. Sementara itu, Terengganu FC pula mengkalkan kedudukan kedua carta Liga Super walaupun tewas 0-1 kepada Melaka United. Gol tunggal perlawanan dijaringkan penyerang import dari Nigeria pada minit ke-61. Selepas 6 perlawanan, Terengganu FC mengumpul 10 mata, 6 mata di belakang JDT. Dalam part itu, Selangor melonjak 4 anak tangga ke kedudukan ke-4 Liga selepas bangkit daripada ketinggalan dan mengatasi Sabah 2-1 di Stadium Likas Kota Kinabalu. Pemain gantian Rodolju Paunovic mengejutkan Selangor menerusi jaringan pembukaan pada minit ke-65. Namun, pemain import dari Nigeria Ifadayo Olusegun muncul wira skuad Gegasi Merah menerusi 2 gol masing-masing pada minit ke-72 dan minit ke-81. Selangor kini mengumpul 9 mata, manakala Sabah di kedudukan kedua tercorot dengan 5 mata. Seorang wanita membuat aksi gila dengan berdiri di sayap pesawat hanya kerana berasa terlalu panas. Daily Mirror melaporkan ibu kepada 2 anak itu berjalan keluar mengikut pintu kecemasan sebaik pesawat mendarat. Insiden itu menyebabkan syarikat penerbangan antarabangsa Ukraine menyenarai hitam wanita tersebut daripada menaiki pesawat. Servis terbaik ditunjukkan seorang pekerja restoran mamak apabila sanggup mengangkat payung kedai untuk membawa pelanggan dari kereta ke dalam restoran ini tular. Video yang mendapat lebih 300,000 tontonan dirakam pengguna Twitter Redzu Yunus di sebuah restoran di Johor. Mungkin itu juga antara sebab orang ramai gemar makan di restoran ini. Seorang wanita di Indonesia tergamak menanam bayinya yang masih hidup hanya kerana mahu merahsiakan hubungan terlarang bersama lelaki lain ketika suami menjalani hukuman penjara. Kompas.com melaporkan rahsia terbongkar selepas jirannya mendengar bunyi bayi menangis sebelum datang memeriksa rumah wanita terbabit. Bayi lelaki yang masih bernyawa diselamatkan jiran wanita itu dalam timbunan tanah di belakang rumah. Bayi itu bagaimanapun meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Baik, pelakon terkenal Indonesia yang juga isteri kepada usahawan terkenal Ashraf Khalid, Tia Arifin mengaku terlalu rindukan dunia lakonan. Dia yang mencipta nama di tanah kelahirannya di Palembang sebelum ini meninggalkan bidang lakonan sejak bergelar ibu kepada 2 orang anak. Namun kerinduan artis ini bakal terungkai dengan pembabitannya dalam drama pendek yang akan disiarkan menerusi media sosial. Malah, Tia tidak menolak sebarang bentuk tawaran lakonan yang tidak mengambil masa terlalu lama bagi tempoh penggambaran. So kita ada buat insya-Allah this coming September ni kita ada kempen namanya Gegadis Mutiara. Di sana Tia pun berlakon dengan beberapa artis muda di Malaysia. Kita ada mini orang cakap macam
short drama namanya Gegaris Mutiara. Nanti kita akan tayang di Instagram. So kalau dia berlakon lah, berlakon sendiri. Alhamdulillah juga ya, tawaran ada, tetapi untuk masa sekarang kalau misalnya komitmen yang terlalu panjang, so dia kena agihkan masa, kerana sekarang dia ada perniagaan yang dia kena urus dan juga ada keluarga juga. Tapi kalau misalkan macam yang tidak memerlukan komitmen yang panjang, dia masih okey, macam talk show ke, buat reality show, filem, itu boleh. Dalam perkembangan lain, Tia hari ini merasmikan bangunan Wisma Mutiara untuk perniagaan keluarganya dan berhasrat membantu lebih ramai isi rumah meningkatkan pendapatan, terutama semasa pandemik COVID-19. Penyanyi Billy atau pemilik nama sebenar Sheikh Ahmad Rabili Sheikh Abdul Rahman bukan nama asing dalam dunia seni hiburan tanah air. Meskipun sudah bergerak solo daripada kumpulan duo Billy Zulkarnain sejak beberapa bulan lalu, dia kini tampil dengan single solo pertamanya berjudul Cinta selepas 2 dekad berada di dalam industri muzik tanah air. Ditemui ketika majlis pelancaran single Cinta di Ibu Negara baru-baru ini, Billy mengakui single itu terhasil semasa dirinya bekerja di rumah semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana Mac lalu. Itu tercetusnya menghasilkan lagu ni untuk menghasilkan satu melodi yang insya-Allah bagi saya amat indah dan juga lirik-lirik yang quite general, because pada saya cinta tu adalah universal. Satu cinta adalah satu benda yang positif. Jadi tetapi dalam mendapatkan cinta itu, mendambakan cinta itu, kita banyak melalui dugaan dan cabaran. Jadi itulah intipati lagu tu, tetapi tidak hanyalah kepada orang yang tidak kepada keluarga dan sebagainya, mungkin kepada pekerjaan dan mungkin juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu berentak pop balada merupakan ciptaan sepenuhnya Billy dan lagu itu bermaksudkan perjalanan hidup manusia dalam mencari cinta. Turut dilancarkan muzik video Cinta yang boleh ditonton menerusi platform YouTube in Digital Music. Sebelum tampil dengan kumpulan duo Billy Zulkarnain, Billy pernah menyertai kumpulan Fine Ballers. Setiap penyakit ada ubatnya, setiap kecederaan ada cara pemulihannya. Nur Syafina Sari menyelami perkhidmatan dan bantuan yang disediakan di Pusat Rehabilitasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Air Keroh, Melaka. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pelbagai program pemulihan perubatan disediakan termasuk fisioterapi, terapi cara kerja, terapi hidro, terapi pertuturan serta terapi robotik. Malah penggunaan peralatan yang canggih termasuk teknologi robotik dari Jepun iaitu Hybrid Assistive Limb HAL berjaya memulihkan pesakit lumpuh. Kes yang diterima terdiri daripada pelbagai kategori pesakit termasuk kanser, angin amar dan kemalangan dari seluruh negara yang merupakan orang berinsuran Perkeso. Mereka dipulihkan secara fizikal dan vokasional secara percuma sehingga kembali bekerja. Sehingga kini 5,200 orang berinsuran Perkeso daripada 5,800 yang mendapatkan rawatan di pusat rehabilitasi ini berjaya dipulihkan. Salah satu teknologi yang saya rasa paling boleh kita banggakan dan boleh kita buat promosi adalah terapi Cyberdyne ataupun robotik Cyberdyne teknologi yang kita gunakan teknologi Jepun untuk membantu mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang dan juga mereka yang mengalami stroke untuk dipulihkan, untuk dibolehkan mereka berdikari ataupun berjalan semula. Dari segi vokasional, beliau berkata, pusat berkenaan menyediakan pelbagai latihan kemahiran kepada pesakit termasuk jahitan, bakery dan membaiki telefon bimbit dengan fokus untuk mengembalikan pesakit ke alam pekerjaan selepas mengalami hilang upaya.
kemudahan, dia bagi kita kata banyak akses, banyaklah dia punya kebaikan dia banyak. Mula-mula di sini saya datang sini saya pakai wheelchair. Lepas tu dalam 2 minggu saya dah boleh pakai tongkat lah. Dan seterusnya saya pakai tongkat satu dan yang sekarang saya sudah tak pakai tongkat. Dapatkan yakin, confident untuk kita hidup lagi. Sebab mula-mula sebelum datang sini memang banyak benda tak pandai buat sendiri. Datang sini banyak benda kena belajar. Kita belajar macam mana jaga diri sendiri, transfer semua dari wheelchair, belajar balik kekuatan dengan sebab kita kalau lama baring badan cepat lemah. Kita dapat semua lah pakai baju semua sendiri. Mula saya masuk sini, kaki saya memang rasa lemah dan kebas. Memang nak berdiri pun banyak menggunakan tenaga tangan. Tapi selama beberapa bulan kat sini, tenaga-tenaga pengajar kat sini dah latih apa semua kan, bagi exercise. Kira ada improvement lah. Semangat, harapan, keyakinan untuk menghadapi hidup-hidup yang seterusnya. Dan yang paling penting sekali adalah untuk dapat supaya bekerja semula. Okey. Memang tidak ada nafikan, segala kemudahan yang terdapat di sini adalah bertaraf dunia. First world class. Pusat ini turut menyediakan asrama yang mampu menampung sehingga 350 pesakit pada satu masa. Terdapat 190 petugas yang terdiri daripada pakar, pegawai dan kaki tangan perubatan yang berpengalaman dalam membantu memberikan rawatan pemulihan secara lebih berkesan. Kemudahan yang disediakan di pusat ini dilihat membantu ramai pesakit yang hilang upaya untuk pulih seperti biasa. Seterusnya memberi sinar baharu dalam hidup mereka. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Jangan lupa carum perkeso. Laporan Nur Syafina Sari untuk Berita RTM. Baik, berita perdana berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag Momen Negaraku. Juga sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara. Pada masa sama, teruskan patuh SOP PKPP untuk kita membendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.